Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta Al-Quran yang dihormati dan dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia, 21 Rabi'ul Tsani 1443, bersamaan dengan 26 November 2021, kita dapat mulakan tafsir surah Saba. Tafsir surah Saba, iaitu surah yang ke-34. Surah Saba ini surah yang ke-34, masih lagi dalam juzuk yang ke-22. Surah 34, juzuk yang ke-22. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 925. 925, insya-Allah kita akan mula dengan baca 2 ayat daripada surah ini. Kemudian kita pergi ke muqaddimah surah Saba. Dan kita tengok maqasid as-surah. Kemudian kita akan masuk ke perbincangan ayat yang kita baca untuk siri ini, insya-Allah. Baiklah para pelajar sekalian, kita baca ayat, 2 ayat dia, kemudian pergi ke huraiannya. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamd. Wa lahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. Baik para pelajar sekalian, sebelum kita terus pada ayat, lebih dulu kita pergi ke muqaddimah surah. Muqaddimah, intisari kepada surah Saba ini, apa yang ada dalam surah ini. Para jemaah sekalian, dalam pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 924. Pada undur satu muka. Surah Saba. Nama dia Saba. Kenapa nama Saba? Surah ini diturunkan di Makkah. Tuan Syekh pimpinan dia mula dengan Makki Madani dulu. Surah ini diturunkan di Makkah ataupun dikenal dengan nama Surah Makkiyatun. Surah Makkiyatun. Maknanya surah ini diturunkan di Makkah. Hukiyal ijma' ala zi. Diceritakan, kata sepakat ulama mengatakan surah Makkiyah. Makna asal surah ini Makkiyah.
Tapi sebagaimana yang telah kita belajar dalam banyaklah surah-surahnya dulu, mungkin dalam surah Makkiyah ada 1-2 ayat Madaniyah. Maka ada pandangan mengatakan waqila as-surah makkiyatun illa ayatan wahidah. Surah ini Makkiyah kecuali 1 ayat je. Ayat mana? Wahya qauluhu ta'ala yaral ladzina utul ilma. Yaral ladzina utul ilma. Ayat yang ke-6 famadaniyatun. Wallahu alam. Mengandungi 54 ayat. Ingat surah Sabah berapa ayat? 54 ayat. 54 ayat. Summiyat hadhihi surah bi surati Sabah. Dinamakan surah ini dengan nama surah Sabah. Kenapa? Sabah ini apa benda? Tengok. Sama perihal penduduk negeri atau negara Sabah. Besarlah Sabah ni, kerajaan dia besar. Kerajaan yang besar. Kerana kisah mereka, kisah penduduk Sabah, negeri Sabah, ada disebutkan pada ayat 15 sehingga 21. Kerajaan Sabah ni Mamlakah Balqis. Yang masyhur itu. Jadi ayat 15 hingga 21 ada cerita Sabah, maka diambilkan nama ini. Wa qad waradat ba'dul athar. Ada diriwayatkan asar, mana kata-kata sahabat yang menamakan surah ini dengan surah Sabah. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Ibnu Durais dalam kitabnya Fadail Al-Quran daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menamakan surah ini dengan surah Sabah. Asar ini juga dinukilkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Intisari kandungan. Kita belajar intisari kandungan. Maknanya dalam surah ini ada apa? Saya baca dalam pimpinan, kemudian kita bagi poin-poin dia dalam surah, dalam tafsir Muharrar ini insya-Allah. Pada mulanya Allah SWT menegaskan bahawa segala puji tertentu baginya, kerana dialah yang menciptakan dan menguasai seluruh alam. Dalam ayat ini Allah Ta'ala gambarkan 2 sifat dia, Al-Malik. Jadi Allah Ta'ala pemilik alam ini. Dan juga Allah Ta'ala yang menguasai. Al-Malik. Dan menguasai seluruh alam, dan dialah yang amat melimpah nikmatnya dan rahmatnya kepada sekalian makhluknya dalam alam kehidupan ini, dan yang amat melimpah nikmatnya dan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman dan taat kepada Allah bila pada hari akhirat. Atas dunia berdapat rahmat, di akhirat esok lagi besar kita punya rahmat Allah Azza wa Jalla. Setelah menolak fahaman kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang tidak percayakan kedatangan hari kiamat, dan setelah menerangkan keistimewaan yang telah diberikan kepada nabi-nabi yang telah lalu, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam, maka Allah Ta'ala memberi amaran kepada golongan yang musyrik itu. Sekiranya mereka masih berdegil dan kekufurannya, maka mereka akan dibinasakan sebagaimana penduduk negeri Sabah, negeri Yaman tua, yang dibinasakan kerana mereka kufur ingkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghalakan firman-Nya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerangkan kepada baginda adalah menerangkan bahawa
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah diutuskan kepada umat manusia seluruhnya sebagai seorang rasul pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran kepada orang-orang yang engkar. Orang beriman dan orang engkar berbeza. Yang ini dapat kemuliaan, dapat nikmat, yang satu lagi dapat nikmah. Dalam ayat-ayat yang lain, Nabi SAW diperintahkan menegaskan kepada umat manusia bahawa Allah Ta'ala memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah juga yang menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat itu. Yakni semuanya itu ada hikmahnya. Kerana Allah Ta'ala jualah yang lebih mengetahui akan keadaan hamba-hambanya yang dimewahkan rezekinya dan yang disempitkannya. Kemudian digalakkan supaya masing-masing bersyukur, masing-masing berderma pada jalan Allah. Dan janganlah takutkan kemiskinan, kerana Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya di dunia dan di akhirat. Jangan takut miskin. Pada bahagian akhir surah ini ditegaskan bahawa telah datang kebenaran Al-Quran yang memberi segala kebaikan, dan sebaliknya perkara yang salah tidak dapat memberi sebarang kebaikan di dunia, usahakan hendak mengulanginya di akhirat. Sebagai penutup, digambarkan keadaan orang-orang yang bersalah pada hari kiamat. Mereka kelihatan cemas, takut dan gerun gementar apabila menyaksikan azab seksa yang disediakan untuk mereka. Na'udzubillah. Semasa mereka diseret untuk menerima balasan, mereka berkata, kami sekarang beriman. Tetapi pengakuan mereka yang demikian tidak ada gunanya, kerana tempat iman ialah di dunia, sedang mereka telah terpisah dari dunia dan tidak mungkin kembali lagi. Allahu Akbar. Itu dalam kitab mana? Dalam muqaddimah pimpinan. Baik, sekarang ini kita masuk kepada maqasidus surah. Min ahammi maqasidi surati Saba. Di antara isu besar dalam objektif surah ini ada dua perkara. Yang pertama, ibtalu qawaidis syirk, nak membatalkan, meruntuhkan semua sekali asas-asas kepahaman syirik atas dunia ini. Warraddu ala syubahil musyrikin, dan nak menolak sebarang bentuk jenis keraguan, maklumat yang salah yang dibuat oleh puak-puak musyrikin. Yang kedua, bayanul hujjati ala tauhid, menjelaskan hujjah, kewajipan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla, wa sidqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan benarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena ikut benarnya hujah, tauhid, dan benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun tajuk dalam surah ini ada 9 perkara. Tadi kita dah baca dah secara umum. Sekarang ni kita masuk kepada poin-poin satu-satu. Yang pertama, al-istiftah bilhamdillahi ataupun bilhamdulillah. Dia boleh baca dua. Allah Ta'ala mula ayat ini dengan alhamdulillah. Nanti kita akan huraikan ada 5 surah dalam Quran yang dimulai dengan alhamdulillah. Yang menunjukkan kepada Allah Al-Malik, pemilik segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah Azza wa Jalla. Al-Mahmud, yang dipuji di dunia dan di akhirat, dan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bayanu takzibil musyrikin bil qiyamah. Dalam surah ini juga menjelaskan orang-orang musyrik mengingkari
kebangkitan semula dan berlakunya kiamat. Dan Allah SWT menceritakan beberapa hujah batil mereka dan menjawab ataupun menghapuskan kepahaman yang tersebut. Yang ketiga, dalam surah ini juga menyebut sedikit daripada kisah dua nabi, dua beranak, iaitu Nabi Daud dan Sulaiman alaihimassalatu wassalam. Yang keempat, zikru qissati qabilati Saba. Allah sebut tentang kabilah negara Saba dan apa kesudahan yang terjadi kepada mereka. Yang keempat, yang kelima, iqamatul adillah, menegakkan dalil ala wahdaniyatillahi ta'ala wa qudratihi, dalil keesaan Allah Azza wa Jalla dan kekuasaan Allah, dan mengarahkan kita supaya murnikan ikhlas mata-mata kerana Allah di dalam ibadat kita, jangan campur aduk dengan syirik dan perkara-perkara yang meruntuhkan tauhid. Yang keenam, zikru ba'di masyahidi yaumil qiyamah, menyebut sebahagian daripada suasana huru-hara hari kiamat dan dialog yang berlaku di antara pengikut dengan bos, dengan ketua-ketua mereka dalam neraka. Duk balah sama dia, perbalahan yang tidak memberi faedah. Nak balas lah ni, jangan balas lah di akhirat esok. Yang ketujuh, ar-raddu 'alal mutrafin, menolak kepahaman orang-orang bangsawan, orang kaya, orang mewah, pembesar-pembesar yang menyangka bahawa harta benda dan anak cucu mereka memberi manfaat pada mereka di akhirat. Kita kata la. Yang ke-8, da'watul kafirin, mengajak orang kafir supaya berfikir, memerhatikan, tadabbur akan seruan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fikir dengan baik, jangan fikir dengan nafsu. Yang ke-9, tahdidul kafirin, memberi amaran kepada puak kafir dengan akibat yang buruk sekiranya mereka berterusan dalam keadaan kufur dan keras kepala, tak mau tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah para jemaah sekalian, ada 9 poin besar ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Saba, yang bilangan ayatnya 54 ayat ini. InsyaAllah kita akan terus berjalan dengan izin Allah Azza wa Jalla, mengembara kita di alam kalamullah untuk kita hayati, kita tadabbur, kita fahami. Kita mohon dengan pertolongan Allah, dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi. Ya Allah, bukalah hati kami, lapangkanlah dada kami, curahkanlah kepahaman kepada kami untuk memahami kalam Rabbina ya Rabbal Alamin. Baik para pelajar sekalian, kita masuk kepada tafsir ayat. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ni 113 surah ditulis Bismillah. Kecuali satu surah saja tidak ditulis Bismillah. Yang ada tulis kita baca, yang tak tulis kita baca auzubillahi minasyaitanirrajim saja. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang zatnya yang maha mulia. Siapa dia Allah? Siapa Allah yang kamu wajib sembah?
Siapa Allah yang kamu tempat kamu bergantung? Siapakah Allah tempat kamu memuja dan memuji? Kita kena kenal Allah dulu. Siapa? Allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu akbar. Allah yang dipuja dan dipuji itu, yang diseru dan dipanggil itu, Allah yang memiliki dan menguasai segala yang ada di langit, yang ada di bumi. Masya Allah. Ini baru layak kita nak panggil. Siapa? Allah, pemilik alam ini, penguasa kepada alam ini. Itu dia panggil tauhid ar-rububiyah. Pemilik, penguasa. Tauhid rububiyah. Alhamdulillah. Alhamdu, tengok balik ayat. Alhamdu, segala puji bagi Allah. Kata para ulama tadabbur, alhamdu wasful mahmud bil kamal. Sifat yang dipuji kerana dengan kesempurnaannya Allah. Jadi Allah Ta'ala sempurna dari sudut zatnya, sempurna dari sudut sifatnya, sifat bersifat dengan mendengar, melihat, ilmu, kudrat, keagungan, kekuasaan, semua itu. Dan tidak ada sifat ini kecuali bagi Allah Azza wa Jalla. Itu sifat dia panggil sifat zati. Dan juga dipuji Allah Ta'ala di atas sempurnanya sifat Allah Ta'ala kepada makhluk-makhluknya bi ihsan. Allah Ta'ala buat dengan cantik, dengan lengkap, sempurna. Wa in'am, dan Allah Ta'ala yang beri nikmat kepada mereka. Dia buatnya kita. Allah Ta'ala bagi rezeki. Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk hayawan, ada rezeki. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sini, lam huna dia panggil lillahi. Alhamdu, segala pujian itu bagi Allah. Maka dia panggil lam huna lil istiqaq. Maknanya Tuhan yang berhak dipuja, dipuji, diminta pertolongan hanya tertentu bagi Allah. Ataupun dia panggil al-ikhtisas. Pujaan-pujaan itu khas sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita belajarlah sikit ilmu makna alhamdu. Pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Allah yang sempurna segala pujian baginya. Siapa dia Allah? Alladhi yamlik, yang memiliki semua langit dengan bumi dan isi kandungannya. Dialah yang menciptanya, wa mudabbiruhuma, dan pentadbir, penyusun atur, yang berkuasa penuh ke atas langit dan bumi dan isi kandungannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, dalam ayat ini Allah akhiri dengan dua sifat dia, wa huwal hakimul khabir. Maaf. Walahul hamdu fil akhirah, dan baginya lah juga segala puji di akhirat. Jadi pahwal mahmudu abadan. Allah Ta'ala dipuji di dunia, dipuji di akhirat. Sebagaimana kata di ulama tafsir, Allah Ta'ala gambarkan pujian di akhirat. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Surah itu Yunus ayat 10. Dan ahli syurga bila masuk dalam syurga, mereka mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam syurga tak ada lagi taklif, tak payah solat, tak payah puasa, tapi kita ada pujian al-mahamid, memuji Allah sentiasa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam surah Az-Zumar ayat 74 juga Allah gambarkan pujian di akhirat. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang benar janji dia dengan kita. Masya Allah. Jadi itulah para pelajar sekalian. Kemudian dua sifat yang Allah Ta'ala sebut tentang dirinya dalam ayat ini.
wa huwal hakimul khabir. Allah Ta'ala itu hakim. Apa makna hakim? Yang bijaksana. Allah Ta'ala sahaja yang amat bijaksana. Kebijaksanaan Allah Ta'ala, dia boleh susun, atur alam perjalanan alam ini dengan begitu sempurna. Al-Khabir, lagi amat mendalam pengetahuannya. Bukan sahaja tahu, amat mendalam pengetahuannya. Tengok nota di bawah kata, segala puji tertentu bagi Allah, kerana dialah yang menciptakan seluruh alam dan melimpahkan nikmatnya kepada sekalian makhluknya di dunia, maka wajiblah kita bersyukur kepadanya dengan mematuhi perintah. Itu makna syukur. Kalau setakat buat kenduri kesyukuran je, panggil orang melompat, bukan syukur, itu kufur nikmat nama dia itu. Demikian juga segala puji tertentu bagi Allah di akhirat, kerana dialah yang melimpahkan nikmatnya kepada hamba-hambanya yang taat di negeri yang kekal itu. Allah. Baik, para pelajar sekalian. Allah Ta'ala tahu segala perkara yang tersembunyi dan yang nyata. Jadi, bila Allah Ta'ala sebut di awal tadi, dialah pemilik, penguasa langit dengan bumi. Maka munasabah ayat ini ditutup dengan dua sifat Allah, Al-Hakim. Aku pemilik, aku memerintah dengan penuh bijaksana. Jangan kita kata, undang-undang Allah tak molek. Undang siapa molek? Lurek. La. Allah kata, aku pemilik, aku pentadbir, sifat aku hakim. Lagi, Al-Khabir, aku tahu segala benda. Yang awal, yang akhir, yang sudah berlaku, yang akan berlaku, semuanya di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Kalau ini sifat dia, itu Tuhan dia. Maka kita nampak munasabah ayat itu, awal ayat dengan ekor ayat. Oleh kerana Tuan Syekh sebut perkara ini, saya nak perluaskan perbincangan supaya pelajar kita lebih seronok, lebih rasa suka dengan perbincangan tadabbur ayat-ayat kita ni, insya-Allah. Baik, para pelajar sekalian. Dalam tafsir Ar-Razi, dia kata surah yang dimula dengan Alhamdu ada 5 surah. Tanda tuan-tuan. Surah yang dimula dengan Alhamdu ada 5. 2 surah duduk di 10 awal. Separuh awal. Iaitulah Al-An'am dengan Al-Kahfi. Kan? Al-Kahfi pada dia duduk tengah-tengah, 15 ke bawah. Dan 2 surah duduk di separuh akhir. Siapa dia? Surah kita ni Sabah dan surah Fatir. Surah Fatir ada juga orang nama dengan surah Al-Malaikah. Satu lagi surah yang duduk, yang dimulai dengan Alhamdulillah, iaitulah Al-Fatihah. Dibaca di awal Quran dan dibaca juga dengan akhir Quran. Allahu Akbar. Apa hikmah? Tanda. Pelajar-pelajar tulis. Wal hikmatu fiha. Hikmah Allah Ta'ala beri kepada kita ni 2 perkara. Nikmat Allah Ta'ala tu ada 2. Kita dah bincang dah dalam surah lepas, tapi sekali lagi diulangi di sini supaya pelajar ingat. 2 nikmat Allah Ta'ala beri, dia panggil ni'matul ijad wa ni'matul ibqa. Satu nikmat Allah adakan kamu, wujudkan kamu. Satu lagi nikmat kekal kita di atas kehidupan yang harmoni, yang baik di dunia dan syurga di akhirat. Tengok dalam surah Al-An'am, Allah Ta'ala sebut kepada isyarat kepada nikmat Allah ciptakan. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala az-zulumati wan nur. Surah Al-An'am ayat pertama. Dalam surah Al-Kahfi ayat yang pertama, isyarat kepada syukur di atas nikmat Allah kekalkan kita di atas dunia ini dengan aman. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Jadi segala puji Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk kamu kekal atas dunia dalam keadaan aman,
ikut Quran. Masya Allah. Maka dengan syariat, melaksanakan syariat Allah, ikut Quran, kita aman. Al-Baqa. Surah ini, surah Saba. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekali lagi Allah ulang di separuh yang kedua ini, ni'matul ijad. Yang kedua, Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, dia mentadbir. Dan juga dalam surah Fatir, walahul hamdu fil akhirah. Apa ni? Wafi surati Fatir, isyarat kepada ni'matul ibqa' as-sani pada hari kiamat esok. Masya Allah. Jadi dia pasal itulah surah Fatir dipanggil surah malaikat. Li'annal malaikah la takunu rusulan al-bashar. Malaikat ni tak menjadi rasul kepada manusia seluruhnya. Dia jadi utusan kepada nabi-nabi je. Kecuali pada hari kiamat esok, malaikat datang direct jumpa dengan kita. Salam, 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 sejahtera semua. Kama sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa tatalaqahumul malaikah. Allahu Akbar. Jadi surah Saba ini surah ni'matul ibqa'. Malaikat akan datang jumpa kita, sambut kita terus. Kemudian surah Al-Fatihah pula, iaitulah surah isyarat kepada nikmat yang segera. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang kita kena puji Allah lah ni sampai kita mati. Sampai kepada Maliki Yaumiddin, nikmat yang akan datang, pemilik hari pembalasan. Maknanya sekarang ni kita puji Allah, nanti hari pemilik hari pembalasan Allah Ta'ala, hari kiamat esok kita akan puji Allah Ta'ala. Sebab itulah ayat Fatihah ini quri'at fil iftitahi wal ikhtitam. Dibaca di awal Quran, juga dibaca di akhir Quran. Allahu Akbar. Para pelajar sekalian, mudah-mudahan kita rasa kemanisan itu makin terasa apabila kita telah dapat memahami ayat-ayat Allah Azza wa Jalla yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita ini, supaya kita sentiasa sedar, kita ingat, kita tadabbur bahawa Allah yang memiliki alam ini, Allah yang mentadbirkan alam ini, sifat dia Al-Hakim Al-Khabir. Maka meningkatlah keyakinan kita kepada Allah, kita percaya penuh kepada Allah dengan segala yang Allah Ta'ala ciptakan. Kalau tidak, kita duk marah ke Tuhan, kenapa buat banjir kat kawasan ni, kenapa buat kemarau di sini, kenapa macam-macam, kenapa di negeri Arab sekarang ni kaya-kaya sehingga mereka lara contohnya, kenapa di negeri sana. Adalah hikmat. Sama ada kita tahu atau kita tak tahu. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah yang amat mengetahui apa yang masuk ke bumi serta apa yang keluar daripada bumi. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ayat lepas, dia mencipta, mentadbir dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Maka sekarang ini Allah nak huraikan balik apakah kebijaksanaan, apakah kehalusan tadbir Allah Azza wa Jalla itu. Allah kata apa? Allah tahu semua yang masuk dalam bumi, yang masuk dalam bumi, apa yang ada dalam bumi, seperti hujan bila turun, mendap dalam air. Buzur, biji-biji benih duduk dalam bumi. Hayawan-hayawan duduk dalam bumi. Sebahagiannya lah. Wal amwat, orang mati duduk dalam bumi. Kunuz, ni, benda-benda logam-logam yang mahal-mahal ni, emas, perak, besi, timah duduk dalam bumi. Dan lain-lain juga. Jadi Allah Ta'ala kata, aku tahu semua ada dalam bumi. Termasuklah bilangan orang mati berapa orang ada rekod semua. Wa ma yakhruju minha wa ya'lam. Allah Ta'ala tahu apa yang keluar daripada bumi, seperti jenis-jenis tumbuhan. Dah kita letak benih dalam biji benih dalam bumi, keluarlah dia. Keluar dia apa? Keluarlah tumbuhan.
Al-ma'adin, dikeluarkan dari bumi juga, logam-logam, galian, kunuz, emas dengan perak yang tersimpan. Allah Ta'ala ya'lamu adadahu, Allah Ta'ala tahu bilangan dia, bagaimana dia, sifat dia, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Lengkap, dia punya lengkap. Ilmu Allah Ta'ala tu luas. Kemudian Allah kata, وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا. Dan Allah lah jua yang amat mengasihi, dan apa yang turun dari langit. Apa dia turun dari langit? Hujan, salji, aimbun, sawa'iq, guruh, arzak, rezeki, malaikat, semua tahu loh, saya tahu belaka. Malaikat turun naik pagi, petang, siang, malam ni, malaikat turun naik ni. Malaikat pagi, shift pagi, dia turun subuh ni, tukar shift. Yang malam tadi dia naik ke langit, yang pagi jaga. Petang nanti malaikat langit turun, yang ni naik bawa laporan, turun yang lain pula jaga kita. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi malaikat ruh naik, laporan rekod amalan kita naik ke langit. Allah tahu semua. Wa huwar rahimul ghafur. Ayat ni ada terbalik sikit. Biasanya dalam ayat-ayat lain wa huwal ghafurur rahim, tapi ayat ini Allah mula dengan ar-rahim al-ghafur. Kenapa? Dan dialah jua yang amat mengasihani selama-lamanya. Rahim, kasihan belas kepada hamba dia. Al-Ghafur, lagi amat mengampuni hingga ke hari kiamat. Kata di para ulama, munasabah. Munasabah, kenapa Ar-Rahim Al-Ghafur? Setelah Allah Ta'ala terangkan di antara kedudukan manusia di bumi daripada amalannya, perbuatannya, tingkah lakunya, dan apa yang naik ke langit, amal soleh, kalimah tayyibah, maka Allah Ta'ala bawa di akhir ayat ini, wa huwar rahimun bi ibadihi. Allah Ta'ala sangat cukup kasihan belah pada hamba dia. Al-Ghafur li zunubihim, Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka, maka ditutupnya kesalahan dan dimaafnya segala kesilapan setelah mereka bertaubat, setelah mereka beribadat, insaf, maka diberinya keampunan kepada Allah oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Kita kata alhamdulillah. Dua sifat Allah Ta'ala di ayat ini, Ar-Rahim, Al-Ghafur. Yang tadi di awal tadi apa dia? Al-Hakim, Al-Khabir. InsyaAllah kita cuba perbincangkan empat sifat Allah Ta'ala dalam dua ayat yang pendek ini, tapi panjang juga dalam perbahasan kita, di mana di dalam fawaid nanti insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, tamaklah huraian kita secara tafsir ringkas kepada ayat yang dibincangkan. Sekarang ni kita pergi kepada huraian dia ataupun fawaid yang dapat kita kutip daripada dua ayat ini. Yang pertama, tuan-tuan tulis semula. Yang pertama, faedah yang pertama. Surah Saba, surah di antara 5 surah yang dimulai dengan Alhamdulillah. Semua surah yang mula dengan Alhamdulillah ni surah Makkiyatun. Makkiyah, dia ikut tartib Quran. Di awal mula-mula sekali, Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu duduk di tengah-tengah, iaitulah surah apa? Surah Al-An'am dan surah Al-Kahfi. Kemudian dipanggil Ar-Rubu'ul Akhir, separuh akhir ni duduk surah Saba dengan surah Fatir. Ya, Fatir yang akan datang ini.
jelas kepada kita. Maka kata di para ulama, susunan surah-surah ini, surah yang dimulai dengan Alhamdulillah ini adalah dengan taufik daripada Allah Azza wa Jalla, ataupun disebut dengan nama tauqif, bukan susunan sahabat. Memang disusun oleh Allah Azza wa Jalla. Bila turun ayat ni, Nabi kata letak di sini. Letak di sini, letak di sini, letak di sini. Kemudian setiap tahun Nabi kita mudarasah, ulang kaji surah yang sudah turun dengan Jibril alaihissalam daripada awal dibaca sampai ke akhir. Dan di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril ulang 2 kali Al-Quran. 2 kali ulang. Kemudian Nabi sampaikan kepada sahabat-sahabat dia, penghafal Al-Quran. Maka Nabi wafat, Al-Quran itu sudah mahfuz fis sudur, sudah terpasak dalam dada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, dan ada sebahagian ditulis. Sebab itulah bila berlakunya peperangan Yamamah, ramai sahabat yang mati. Sayyidina Umar minta Abu Bakar kumpulkan Quran, tulis Al-Quran. Kalau tidak, mati sahabat ni, Quran pergi sekalingnya mereka ke dalam kubur, kita tak ada lagi kitab. Akhirnya Abu Bakar terima cadangan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi pada yang kedua. Yang kedua, faedah yang kedua, Allah Ta'ala sebut Alhamdulillah yu'allimuna azza wa jalla kaifa nahmadu. Ayat ini Allah ajar kepada kita bagaimana kita nak puji Allah, bagaimana kita nak memuja Allah azza wa jalla. Wahwa ahlun, dialah ahli yang patut dipuja dan dipuji. Allah Ta'ala tak perlu, kalau kita tak puji dia, tak puja dia pun, dia tak sama je kuasa Allah. Tapi puja dan puji itu kembali kepada kita. Lagi banyak kita puji Allah, lagi dekat kita dengan Allah Azza wa Jalla. Fazkuruni azkurukum. Mau ingat aku ingat kamu. Sayang ke Tuhan, sebut nama Allah Ta'ala sentiasa. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Tuhan kata, aku tak berajak mu tak puji, mu tak apa. Tak kata kalau Tuhan tak, kita tak puji Tuhan jadi lemah. La. Yang lemah itu kita. Senang kenapa kita lemah? Sebab tak mampu nak puji Allah. Lemahlah tu. Allah. Yang ketiga, ayat yang sama. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam ayat ini Allah Ta'ala kembarkan di antara kerajaan dan pujian. Iqtiran. Alhamdulillahu ma fis sama. Maknanya kita puji dan Allah Ta'ala sebut dia juga yang berkuasa. Malik. Itu dia panggil satu sifat Allah Ta'ala itu sempurna, tapi bila dikembar lagilah dia panggil kesempurnaan di atas kesempurnaan. Allahu akbar. Aku puji Allah. Siapa Allah? Pemilik langit dan bumi. Baru betul puji. Yang kita jangan doa, kita ajarlah manusia ni puji Allah. Kita ajar puja Allah. Jangan tuan-tuan pergi belajar kalau ada orang ajar kita supaya minta berlindung dengan para wali-wali, para penjaga-penjaga kampung. La. Itu bukan ajaran Islam. Jangan main. Ajaran Islam, mantapkan akidah, murnikan kepahaman, barulah kita selamat, insya-Allah. Ni doa ajar benda khurafat ni, ajar benda puja-puja kepada makhluk. Giduk panggil jin lah, panggil penjaga tu. Kita kalau kita nak ta'wil sekalipun, kenapa nak panggil? Kita panggil Allah Azza wa Jalla. Kan? Jangan tidak ada kesialan. Anggap benda ni sia tu sia ni, jangan. Itu semua khurafat yang dibawa masuk dalam masyarakat. Yang keempat, qaulu ta'ala walahul hamdu fil akhirah. Allah Ta'ala kata, bagi Allah Ta'ala pujian di akhirat. Qasrul hamdi ala nafsi ta'ala fil akhirah. Di akhirat esok tak ada siapa nak puji dia kecuali Allah sahaja. Limanil mulk lillahil wahidil qahhar. Kerajaan siapa hari ni? Bagi Allah semata-mata. Tak ada dah.
Atas dunia ni orang kata kerajaan tu kerajaan ni. Tak ada kerajaan sekarang ni. Sebab Allah Ta'ala mula dengan ayat ni, kamu dia cerita Sabak. Sabak ni kerajaan besar, yang hebat masa tu. Tapi apa boleh buat? Mereka nya lemah. Yang kelima, wa huwal hakimul khabir. Hakim, bijaksana. Khabir, mengetahui segala perkara. Dikembarkan dalam ayat ini dua sifat. Iqtaratat hikmatu bil khibrah. Hikmah, bijak sana, khibrah, dia punya maklumat kuasa Allah Azza wa Jalla. Kata ulama, wal hikmatu daiman, bila disebut hikmah, Allah Ta'ala akan kembar dengan kemuliaan dan ilmu. Sebab apa? Sebab orang tak bijak kalau tak ada ilmu. Dia letak tak kena tempat. Wahuna qurinat bil ilmi, dikembarkan khabir itu, hakim itu dengan ilmu. Kita kata Masya Allah, supaya manusia ni yakin bahawa undang-undang peraturan Allah dia buat dengan hikmah dan dengan ilmu. Tak nak percaya tak ni. Tak yakin lagi dengan undang-undang Allah. Tak yakin lagi dengan syariat Allah. Nasib malang lah. Bukan salah kita, salah kamu. Allahu Akbar. Yang keenam, wahwal hakimul khabir. Fa'aqqabal hamda wal mulk bismil hakimil khabir. Allah Ta'ala sebut dia puji, dia penguasa. Kemudian ditutup dengan dua ayat ini. Ia menunjukkan kamal al-iradah. Sempurnalah kehendak Allah Ta'ala itu. Bila Allah Ta'ala buat, dia buat dengan hikmah. Bila dia buat dengan penuh ilmu dia yang mantap. Jadi kita kena yakinlah bahawa yang zahirnya sama, yang batin pun sama juga. Sebab Allah Ta'ala buat yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tak nampak. Semua tu di bawah ilmu, di bawah hikmah, di bawah iradah. Dia panggil, masalah kita sekarang dia panggil keyakinan kita terhadap susun atur yang telah disusun oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan cuba-cuba kita nak mencari yang lain. Jangan. Tak ada faedah kita cari lain setelah kita tahu Allah Ta'ala itu cukup mantap, cukup sempurna. Yang ketujuh, wahwal hakim. Allah Ta'ala bijaksana. Isbatu hukmillahi subhanahu wa ta'ala al-kauni wa syar'i. Dia panggil kita menetapkan kebijaksanaan Allah Ta'ala dalam bab pesusun atas dunia ini. Dia panggil kauni. Kauni ini Allah Ta'ala susun alam ini. Langit di atas, bumi di bawah. Dia buat bukit, dia letak air atas bukit. Kita pergi buat air, letak air di bawah. Pasal apa? Pasal orang atas bukit macam nak dapat air. Masya Allah. Sebab itulah air itu mari dari atas. Kalau air mari dari bawah, banjir kita tuan-tuan. Air mari dari atas, tak apa. Dia turun. Dia meresak dalam bumi. Kemudian dia turun sikit-sikit untuk kita guna. Itu dia panggil kauni. Dan juga syar'i. Syar'i ni maknanya undang-undang Allah Ta'ala yang disyariatkan. Hukum hakam. Jadi kalau tuan-tuan nak mempertikaikan lagi, undang-undang hudud ni tak betul, maka kita rasa otak kita lebih cerdik daripada Tuhan. Jangan main-main. Hai, aku rasa undang-undang hudud ni zalim lah. Berani awak mengaku aku lebih cerdik daripada Tuhan? Kalau tak berani, tunduk pada peraturan Allah. Apa Tuhan haramkan riba? Riba ni menjadi teras ekonomi zaman di akhir zaman. Kenapa haram? Ya salam. Kenapa Allah Ta'ala haramkan rasuah? Kenapa? Jadi kalau lawan, kenapa? Bermakna orang tu tak percaya kepada Al-Hakimul Khabir. Na'udzubillah. Sebab tu dia kata, hukmillahi al-kauni wa syar'i. Kadang-kadang berasa nak marah orang. Kenapa Tuhan buat banjir sini? Kenapa? Allahu Akbar. Ketika banjir tu dia marah. Lepas banjir dia pergi kela kat situ pula kan. Yang ke-8 di ujung ayat ni, wa huwar rahimul ghafur. Hada ijmalun qusida minhu hasuna ala talabi asbabir rahmah. Allah Ta'ala perkenalkan sifat dia rahim, kasihan belas.
Ghafur, Maha Pengampun. Ayat ini menggalakkan kita manusia yang bersalah, yang rasa lemah, yang rasa tak bermaya ini, kamu ada Tuhan yang bersifat dengan Rahim, yang pengampun, yang kasihan belas. Jadi janganlah kamu takut, janganlah kamu bimbang. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala itu sifat dia. Allah Ta'ala mempunyai sifat yang baik, sifat yang cukup indah, sebab dia bersifat dengan Rahim dan Ghafur. Masya Allah. Yang kesembilan, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah Ta'ala tahu semua yang masuk dalam bumi, yang keluar dari bumi. Kata di para ulama, ayat ini tafsil li ba'di ma yuhitu bihi ilmu. Dalam ayat 1, akhir ayat 1, Tuhan kata, aku ni hakim khabir. Bijaksana menyusun atur dan mengetahui segala perkara. Itu ringkas. Dia panggil ijmal. Kemudian Tuhan nak detailkan apa yang aku tahu, apa yang ada pada ilmu aku. Maka tu ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju wa ya'lamu ma yakhruju, ya'lamu ma yanzilu, ya'lamu ma ya'ruju. Tuhan kata aku tahu apa masuk dalam bumi, aku tahu. Yang keluar dari bumi aku tahu. Yang turun dari langit aku tahu. Yang naik ke langit aku tahu. Maka itu panggil ayat ini tafsil, detail setelah ijmal pada ayat yang pertama. Kata di para ulama, dari sudut balaghahnya dia kata apa? Balaghahnya susun ayat tu bila kita mula point dulu baru bagi huraian. Itu atur. Sebabnya manusia ni bila ada point, dia panggil tasyawwafat. Jiwa kita nak dengar. Sebab itulah bila kita nak ceramah, kita bagi point. Tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kuliah saya malam ni ada 4 perkara yang akan saya huraikan. 1, 2, 3, 4. Jadi di mu'ah pun tanda 4 perkara. Yang pertama, 1. Yang kedua, kita duk tunggu. Yang mana yang ketiga? Mana yang keempat? Jadi ayat ni Tuhan kata, aku ni Rahimul Ghafur, aku ni Hakimul Khabir. Apa dia Hakim? Apa dia Khabir? Ya'lamu. Tuhan tahu yang naik, yang turun, yang keluar, yang masuk, semua di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kemudian sekali lagi Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan Ar-Rahim Al-Ghafur. Tulis yang ke-10. Yang ke-10, Ar-Rahim Al-Ghafur. Di ayat yang ke-10 ni kita kena buat sub point sikit. Di bawah yang ke-10 ini, yang pertama, 2 sifat ini menggalakkan puak-puak kafir supaya taubat daripada syirik. Allah kata, aku Rahim, aku Ghafur. Mu masuk Islam, aku maaf semua kesalahan kamu yang lepas. Bagi orang yang sudah Islam, jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada Tuhan Ar-Rahim, Al-Ghafur. Sentiasalah kita minta belah kasihan Allah. Sentiasalah beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Dalam poin yang kedua, dalam di bawah tajuk 10. Kenapa biasanya dalam Quran dia akan guna Al-Ghafurur Rahim. Al-Ghafur Ar-Rahim. Dia mula Ghafur dulu, kamu dia baru mari Rahim. Cuba tuan-tuan cek dalam Quran Al-Ghafur Ar-Rahim. Menarik juga ni. Sekarang ni mudah nak tengok senara-senara yang mudah. Kita tengok dalam Quran ni. Al-Ghafur Ar-Rahim. Cuba tengok Al-Ghafur dulu. Al-Ghafur. Berapa ayat ada? Banyak sekali. Wa huwal ghafurur rahim. Surah Yunus. Innahu huwal ghafurur rahim. Surah Yusuf ayat 98. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Suratul Hijri. Dalamnya kita cari ya, tuan-tuan buka Quran dalam handphone tu, tekan Al-Ghafur. Yang saya sempat. Ni saya cari spontan di sini je ni. Kalau tuan-tuan boleh cari lagi, cari. Ada 9
Al-Ghafur Ar-Rahim. Mana? 8. Al-Ghafur Ar-Rahim walaupun 8. Satu kemudian yang terakhir Al-Ghafurul Wadud. Baik. Kenapa di sini Allah Ta'ala tukar? Ar-Rahimul Ghafur. Tengok ni. Ulama kata fihi munasabatun hasanah. Ada munasabah yang cukup indah. Kan? Sebab di sini dimula dengan Rahim sebelum daripada Ghafur mengikut siap. Ikut susunan ayat. 5 yakunu fis sama. Di langit, di bumi ada kemaslahatan, kepentingan, manfaat bagi manusia. Jadi manfaat manusia yang aku begini min asarir rahmah. Kesan daripada rahmat aku turun hujan dari langit, keluar dari bumi tumbuhan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian bila kamu dapat nikmat, ada yang syukur, ada yang kufur. Kalau tersalah, nikmat yang aku beri kau salah guna, macam kita dululah, kan? Sebelum kita insaf, sebelum masuk kelas tadabbur, sebelum kita balik ke pangkal jalan, kita kata laranya kita. Nikmat yang Tuhan beri ni, Masya Allah, lompat sana, lompat sini, terbang sana, terbang sini. Tuhan kata tak apa. Mu salah guna nikmat aku. Al-Ghafur, aku bersifat dengan pemaaf. Kembalilah ke jalan Allah. Kembalilah ke pangkal jalan. Bersimpulah di hadapan Allah. Allah Ghafur. Allah ampunkan dosa kamu. Masya Allah. Poin yang ketiga, ada ulama mengatakan qaddama sifat ar-rahmah. Allah mula ayat ini dengan sifat rahmat. Liya'lam, Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada hamba dia, anna rahmatahu sabaqat ghadabah. Rahmat mendahului kemurkaan. Allah mula kita dengan rahmat dulu. Allah mula dengan rahmat dulu, menunjukkan bahawa rahmat tu lebih awal daripada kemurkaan. Jadi di sinilah kita rasa tenang. Kita rasa rahmat Allah Ta'ala tu luas. Kenapa kita nak putus harap? Kenapa kita nak putus asa? Kenapa kita nak kecewa? Kita ada Tuhan Ar-Rahim Al-Ghafur. Itu dia panggil munasabah. Susunan ayat ini menarik. Dalam ayat lain Allah Ta'ala Al-Ghafurur Rahim. Dari ayat ini Tuhan kata Ar-Rahim Al-Ghafur. Maka sudah semestinya ilmu tadabbur ini dia. Kenapa Allah susun begini? Kita kata alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka kepada kita hati yang dada yang cerah, hati yang lapang, dapat memahami Al-Quran, dapat mencintai Al-Quran, cintai sunnah Nabi SAW, jauhkan diri daripada qila wa qala, orang tu kata, orang ni kata. Kita sudah ada Allah kata, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, kenapa mau cari yang lain? Allah Ta'ala kita yakin Al-Hakimul Khabir, Allah yang bijaksana, yang maha mengetahui. Dari sudut susun aturnya Allah Ta'ala Ar-Rahimul Ghafur, Allah Ta'ala yang maha pengasihani dan maha pengampun dari sudut kerja buat kita. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.